Sukatan serakan data tak terkumpul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baik, seterusnya cikgu nak masuk ke perkara berikutnya, iaitu membanding dan mentafsir dua atau lebih set data tak terkumpul berdasarkan sukatan serakan yang sesuai. Okey, seperti yang kita tahulah, kita banyak sukatan serakan. Okey, sebelum ni awak belajar juga sukatan kecenderungan memusat, mean, mode, median. Okey, yang tu dia sebenarnya tak memberi kita maklumat yang cukup untuk kita buat perbandingan. Jadi kita perlu guna sukatan serakan untuk lebih tepat, untuk kita dapat gambaran supaya kita dapat buat perbandingan lebih tepat. Okey, jadi barulah kesimpulan yang kita buat tu sah dan diterima. Jadi standard pembelajaran hari ini kita nak membandingkan dan mentafsir dua atau lebih set data tak terkumpul berdasarkan sukatan serakan yang sesuai dan seterusnya membuat kesimpulan. Okey, cikgu terus pergi ke contoh 14 dalam buku teks muka surat 234. Jadual di bawah menunjukkan masa yang diambil oleh 20 orang pekerja daripada dua buah kilang tertentu untuk menyiapkan sesuatu kerja. Okey, so ini masa kita ada 5 hingga 9 jam. Okey, kilang A ini masa dia, kilang B. Hitung min dan sisihan piawai bagi masa menyiapkan kerja tersebut. Okey, so ada dua benda kita kena cari untuk setiap kilang. Cari min dan cari sisihan piawai. Okey, seterusnya tentukan pekerja kilang mana yang lebih cekap untuk menyiapkan kerja berkenaan. Berikan justifikasi anda. Okey, jadi jom kita buat. Kita nak cari dulu min dan sisihan piawai. Okey, untuk kilang A kita nak cari min dan ini adalah data dalam jadual kekerapan. Jadi kita kena darabkan. 5 darab 3 untuk kilang A. Darab 3 tambah 6 darab 2 sampai habislah. Okey, so darabkan dia punya X dengan dia punya F. Okey, setiap satu ni bahagi jumlah F kita lah. Okey, untuk kilang A jadi kita akan dapat 7.1. Okey, seterusnya kita nak cari sisihan piawai. Okey, nak cari sisihan piawai guna formula yang sesuai. Maknanya kita punya X, Fx kuasa 2 kan. Awak kena ingatlah formula kita nah. Kali F. Okey, tambah 6 kuasa 2 kali 2 sampai habis lah. Okey, so kita bahagi pula dengan kekerapan kita 3, 2, 9, 2, 4 dan kita kena tolak dengan min kita 7.1 kuasa 2. Okey, lepas tu punca kuasa semua sekali sebab kita nak sisihan piawai kan. Okey, lepas tu kita dapat jawapan kita. Masukkan dalam kalkulator 1.261. Okey, so kita dah cari min, kita dah cari sisihan piawai untuk kilang A. Buat benda yang sama untuk kilang B. Okey, bila cikgu selesaikan min dan sisihan piawai untuk kilang B, cikgu dapat macam ni lah. Okey, 7.1 untuk min sama macam min kilang A. Sisihan piawai dia dapat 1.044. Okey. Okey, jadi kita dapat buat perbandingan. Sisihan piawai siapa yang lebih kecil? Okey, kita dapat tengok kilang B sisihan piawainya lebih kecil. Jadi soalan tanya kita. Soalan kata tentukan pekerja kilang mana yang lebih cekap untuk menyiapkan kerja. Jadi kita kena jawablah soalan tu, kita tak boleh tinggal ya. Jadi kita nak jawab, kita tulis balik. Oleh itu pekerja dari kilang B lebih cekap kerana sisihan piawainya lebih kecil. Okey, so cikgu dah tulis dah. Pekerja dari kilang B adalah lebih cekap kerana sisihan piawainya adalah lebih kecil. Okey, so boleh ya jawab soalan kalau kita nak buat perbandingan antara dua set data. Okey, kita tengok sisihan piawai lebih kecil maka dia lebih baiklah. Okey, so settle untuk contoh 14. Okey, baik. Seterusnya kita terus pergi ke contoh yang terakhir dalam bab ni. Gembiranya nak bincangkan contoh terakhir ya. Okey, iaitu kita nak menyelesaikan masalah yang melibatkan sukatan serakan. Okey, standard pembelajaran kita yang ni lah, menyelesaikan masalah yang melibatkan sukatan serakan. Okey, baik. Cikgu pergi terus ke contoh 15.
dalam buku teks muka surat 236. Okey, jadual di bawah menunjukkan maklumat bagi jisim dua kumpulan murid. Okey, jadi awak dapat tengok di sini ada dua kumpulan A dan kumpulan B. Okey, ini bilangan murid masing-masing, min masing-masing dan variance masing-masing. Okey, semua murid daripada kumpulan A dan B digabungkan. Tentukan sisihan piawai bagi jisim kumpulan murid yang digabungkan. Okey, untuk menyelesaikan soalan yang berbentuk masalah ini, kita perlu ada beberapa perancangan. Okey, yang pertama kita perlu memahami masalah. Jadi sekarang ni cikgu nak tanya apa masalah daripada soalan ni. Okey, masalahnya dia minta kita hitung, tentukan sisihan piawai. Jadi ini kita punya. Okey, step pertama kita mengenal pasti masalah kita. Kita nak cari sisihan piawai gabungan. Okey, lepas kita gabungkan. Okey, step pertama lah, kenal pasti masalah. Okey, step yang kedua, kita rancang strategi bagaimana kita nak cari sisihan piawai tu. Jadi kita mesti tahu jumlah X. Okey, jumlah dia punya X kuasa 2 sebab kita nak gunakan formula untuk cari sisihan piawai. Okey, maknanya maklumat yang kita nak pakai nanti kita nak cari min. Nak cari min kita kena ada jumlah X bahagi N. Okey, kita juga nak guna sisihan piawai. Variance dan sisihan piawai lah. Okey, jadi apa formula untuk variance? Jumlah X kuasa 2 per bilangan dia tolak dengan min dia. Okey, so kat sini kita kena rancang lah apa yang kita nak cari. Okey, so dalam soalan ini kita kena cari yang berasingan dululah sebelum dia gabung. Okey, kemudian kita cari pula yang kita gabungkan. Okey, seterusnya kita pun laksanakan strategi. Maksudnya kita pun apply dan kira sepatutnya kita dapat apa. So, cara dia kita kira satu-satulah. Jadi untuk yang pertama cikgu nak kira untuk kumpulan A dulu. Okey. Okey, kita tahu min adalah jumlah X bahagi N. Jadi min kat sini untuk kumpulan A adalah 52. Okey, 52 sama dengan jumlah X tak tahu. Sekarang kita nak carilah. Okey, bahagi bilangan murid. Bilangan murid kita ada 18. Jadi di sini berapakah kita punya jumlah X? Okey, 52 kali dengan 18 kita dapat 936. Okey. Lepas tu kita nak cari pula X kuasa 2 kita. Okey, daripada formula sisihan variance kita dah ada variance kita di sini 2.5. Jadi 2.5 sama dengan jumlah X kuasa 2 tak tahu bahagi N kita 18 tolak dengan min kita 52 dah diberi 52 lah. Okey, selesaikan pindah sana kemudian awak akan dapat jumlah X kuasa 2 awak ialah 48717. Okey, itu kita dapat daripada formula dan kita selesaikan. Okey, sekarang kita buat pula untuk kumpulan B. Benda yang samalah. Okey. Jadi min dia di sini ialah 56. Okey, sama dengan jumlah X bahagi bilangan pelajar dia adalah 12 di sini ya. Okey, jadi kita dapat jumlah X kita adalah 672. Okey, 56 kali 12. Okey, seterusnya kita nak gunakan formula sisihan piawai pula untuk cari jumlah X kuasa 2. Okey. 1.8 sama dengan jumlah X kuasa 2 bahagi 12 tolak min kita 56 kuasa 2. Jadi kita akan dapat jumlah X kuasa 2 dia. Okey, pindah sana kemudian darab dengan 12. 37,653.6. Okey. Okey, jadi bila kita dah ada jumlah X kuasa 2 ni, kita nak buat apa? Sebab kita nak cari sisihan piawai yang baru kan. Jadi kita kena ada yang gabung. Jadi kita kena ada jumlah X kuasa 2 yang kita gabungkan. Jadi di sini kita tambahkan jumlah yang ni, dia punya jumlah X dia, kita gabungkan dua-dua.
936 tambah 672. Jadi kita akan dapat 1608. Sekarang kita dah ada jumlah baru. Okey, untuk jumlah X. Okey, sebab kita nak guna formula ni dah. Okey, sekarang kita cari pula jumlah X kuasa 2. So campurkan kedua-dua ni. Okey, 48717 tambah 3765.3.6 dan kita akan dapat 86370.6. Okey, nampak tak? Kita dah cari yang gabung dah. Daripada maklumat jadual, kita cari jumlah X dan jumlah X kuasa 2. Kemudian kita tambahkan untuk A dan B, kita dah dapat jumlah gabungan. Jadi sekarang kita boleh cari min yang barulah. Min yang gabung kan. Min untuk gabungan kita, jumlah X bahagi N. N kita berapa kalau kita dah gabung? Okey, jumlah pelajar ni 18, jumlah pelajar ni 12, jadi dia jadi 30. Jadi cikgu dapat di sini 53.6. Okey, jadi kalau cikgu nak cari sisihan piawai jumlah, okey, formula dia X kuasa 2. Jadi jumlah X kuasa 2 cikgu yang ni, cikgu salin balik. 86370.6 bahagi 30 tolak min yang baru, kan, min yang gabung. Okey, yang ni kita nak cari sisihan piawai gabung lah. Okey, punca kuasa semua sekali. Okey, macam tu. Okey, lepas tu kita kira, baru kita dapat 2.462 untuk yang gabung. Okey, boleh. Nampak tak, dia ada step by step yang perlu kita buat. Okey, jadi untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan sukatan sirakan, pertama sekali cikgu ulang balik, awak kena kenal pasti apa? Pertama sekali awak kena kenal pasti masalah awak lah. Awak kena memahami masalah. Okey, bila awak dah tahu masalah, baru kita boleh tahu apa yang perlu kita buat. Okey, yang kedua kita perlu rancang strategi yang kita nak guna lah. Maknanya kita nak cari benda tu, nak cari sisihan piawai, apa formula yang kita nak guna, apa yang kita nak cari. Okey, yang ketiga kita kena laksanakan. Kiranya laksanakan tu. Laksanakan strategi kita. Okey, dan akhir sekali kita boleh buat kesimpulan. So untuk soalan ni, sisihan piawai kita yang baru, kita boleh buat kesimpulan lah. Sisihan piawai kita bila kita gabung ialah 2.462. Okey, so sampai situ sahaja kita punya perbincangan untuk tajuk sukatan serakan data tak terkumpul. Cikgu harap video cikgu dapatlah membantu awak sedikit sebanyak untuk memantapkan, yang mana yang belum faham dapat faham, yang mana dah faham dapat memantapkan tajuk sukatan serakan ini. Okey, jadi cikgu mohon maaf jika ada mana-mana kekurangan dalam video cikgu. Okey, dan yang baik itu semuanya datang daripada Allah, manakala yang lemah itu daripada cikgu sendiri. Okey, sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.